إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام ابن أجروم صاحب الأجرومية وإلى جميع سلسلة الشاذلية وإلى جميع طرق الصوفية وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى جميع النهاة أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berkumpul meneruskan pengajian di Zawiyah Nasiriyah bagi perbahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Ajurum radhiyallahu anhu. Pada minggu yang lalu kita telah bicara berkenaan dengan salah satu bentuk daripada bentuk jamak. Pada hari ini kita akan berbicarakan berkenaan dengan salah satu lagi daripada bentuk jamak, iaitu jamak muannas as-salim. Jam'u al-muannasi as-salimu. Pada minggu lalu kita dah bincang berkenaan dengan jam'u muzakkari as-salimu. Apa jamak muannas salim? Jamak muannas salim maksudnya ialah ismun. Disebut ismun maksud isim, jelas. Yadullu ala thalathatin fa akthar. Ismun yadullu ay kata nama yang menunjukkan kepada salasatin ala salasatin fa akthar. Ini menunjukkan 3 dan lebih. Faham? Biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Ini dengan tambahan alif dan ta pada akhir isim tersebut. Ismun yadullu ala thalathatin fa aktsara, kata nama yang menunjukkan bilangan 3 dan lebih dengan tambahan alif dan ta pada akhir isim tersebut atau kalimah isim tadi. Jadi sebahagian ulama menamakan jamak muzakkar muannas salim juga dengan al-jam'u bi ziyadati alifi wa ta, jamak dengan ditambahkan alif dan ta di belakangnya. Dan bila mana kita ingin mendapatkan jamak muannas salim, maka urusannya mudah sahaja, iaitu dengan mendatangkan mufrad kemudian ditambah pada akhir mufrad tersebut dengan alif dan ta. Jadi kita datangkan contohnya amilah, amilatun, ain, alif, mim, lam, ta marbutah. Maka ketika ingin ditukar menjadi jamak muannas salim, maka ditambah alif dan ta, jadi maka dia akan menjadi amilatun, amilatun. Muslimah, muslimatun. Sariqah, ini muslimah, ta marbutah di belakang, sariqah, pencuri wanita, jamaknya sariqatun, yakni ramai, lebih daripada 3 dan ke atas. Iraqiyah contohnya, Maliziyah contoh, orang Malaysia, perempuan, maka diletak alif ta di belakang Maliziyat. Iraqiyat contoh, orang Iraq. Saimah,
perempuan yang berpuasa. Maka kalau di jamak muannas salim, maka akan jadi tambah dengan tak. Dibuang tak tu dulu, tak marbutah tu, itu dibuang, dan kemudian ditambahkan dengan alif dan tak yang baru. Nah, saimatun. Tamam? Katibah, katibatun. Raki'ah, raki'atun. Contoh. Begitulah. Dan dinamakan dengan jamak ini sebagai jamak muannas salim, jamak muannas yang pertama kerana mufradnya adalah muannas. Dinamakan dijamak kepada muannas. Jam'u muannas maksudnya jam'u li muannas. Jamak bagi muannas. Muannas adalah kata nama bagi feminin. Bagi feminin. Jadi dijamak kepada yang maksudnya kepada feminin. Dan dinamakan dengan salim kerana mufradnya tidak berubah bentuknya. Itu salim maksudnya sejahtera. Jadi mufradnya dengan jamaknya hanya ditambah alif dan tak sahaja, tidak berlaku pecahan yang sehingga menyebabkan berlaku perubahan pada mufradnya. Tamam. Dan diletakkan alif dan tak pada hujungnya. Jadi kalau kita perhati macam tadi contohnya amilah, ain alif, mim lam dan tak marbutah, tak bulat di belakang, maka ditukar kepada amilat, ain alif, mim lam dan kemudian alif tak. Jadi dikekalkan bentuk perumah yang ada pada mufrad ketika menjadi jamak muannas salim. Dan tartib hurufnya masih sama. Ain pada permulaan mufrad, maka ain juga pada permulaan muannas. Alif pada permulaan pada huruf yang kedua adalah mufrad. Alif juga pada huruf kedua pada jamak muannas salim, dan begitulah huruf-huruf seterusnya, cuma ditambah pada hujungnya dengan alif dan tak. Cuma ada beberapa perkara yang nanti akan perlu diberi perhatian oleh sebahagian murid. Contohnya, maka keliru ketika mana ditambah dengan alif dan tak. Adakah alif tersebut dikira alif dan tak tadi dikira tambahan, ataupun dia akan jadi jamak muannas ataupun jamak muzakkar, ataupun dia akan dikira sebagai jamak taksir contohnya. Jamak taksir ataupun dia dikira jamak muannas salim. Contoh seperti saut, sautun, sad, waw, tak, taknya panjang. Kalau dijamak menjadi aswat, al-aswat, jadi sautat. Jadi tak tadi yang ada pada kalimah jamak tersebut, adakah ianya ada alif tak, alif tak tambahan, ataupun ianya merupakan tak itu asal bagi kalimah saut. Tamam. Bait, al-abiyat contohnya, dan seumpamanya. Nanti itu agak perbezaan di antara jamak muzakkar muannas salim dengan jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim, kaedahnya ketika mana di i'rab, mana ini salah satu daripada kata nama yang boleh di i'rab, maka dia di i'rab dengan dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasrah badal fathah, tamam, dan dijarkan dengan kasrah. Jadi dia punya nasabnya dengan kasrah dan jarnya pun juga dengan kasrah. Jadi jamak muannas salim, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, dan jarnya juga dengan kasrah. Jarnya dengan kasrah. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah, dan jarnya juga dengan kasrah. Jadi asal bagi nasab adalah fathah. Tapi bagi jamak muannas salim, di i'rabnya dengan nasab bil kasrah, an-nasbu bil kasrah. Contohnya sebut qamat mu'minatun. Qamat mu'minatun. Qamat mu'minatun
Di Arabnya qama fi'lun madin mabni ala al-fathi dan ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah tadi Arabnya apa dia? Mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Mu'minatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'u muzakkari jam'u al-muannasi as-salimu. Tamam. Contoh lagi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhunna. Baik. Ini ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath, mu'minatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu jam'u al-muannasi as-salim. Manakala ketika hal nasab jamak muannas salim itu akan dinasabkan dengan kasrah niyabatan 'anil fathah. Contoh, akrama Zaidun al-mu'minati. Jadi jangan baca al-mu'minata ketika dia hal dalam keadaan nasab. Akrama Zaidun, akrama fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Al-mu'minati maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannasi as-salim. Tamam. Dan contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum al-mu'minati. Nakaha fi'lun madin dan tak tadi tak fa'il. Taknya tak fa'il, tak apa ni dipanggil harfun mabni ala sukun, mabni ala dhamm. Tamam. Fi mahalli raf'in fa'il. Dan al-mu'minati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannasin salimun. Manakala ketika hal jar dijamakkan muannas salim ini dengan jamak muannas salim, jamak muannas salim di Arab dengan majrur bil kasrah. Marra Zaidun bil mu'minati. Arabnya marra fi'lun madin mabni 'ala al-fath, Zaidun fa'il marfu' 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tamam. Wal ba' harfu jarrin mabni 'ala al-kasr. Wal mu'minat ismu majrur atau ismu majrur bi harfil jar wa 'alamatu jarrihi ataupun ismu majrurun bil ba' wa 'alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismu jam'u muannasi as-salim. Tamam. Dan firman Allah dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minati, qul lil mu'minati. Tamam. Ini qul fi'lu amrin mabni 'ala as-sukun wal fa'il lil mu'minati fa'il mustatir. Qul yani qul anta fa'il mustatir taqdiruhu anta. Fa'il tadi mustatir wujuban ke jawazan? Wujuban kan jawazan? Wujuban. Qul anta yani fa'il mustatir wujuban taqdiruhu anta, qul anta. Ya Rasulullah yani qul anta ya Rasulullah. Qul lil mu'minati, maksudnya qul anta ya Rasulullah. Lil mu'minati al-lam huna harfu jar mabni 'ala al-kasr la mahalla laha min al-i'rab. Wal mu'minat ismu majrurun bilam wa 'alamatu jarrihi al-kasra zahirah fi akhirih li'annahu jam'u muannasi as-salim. Tamam. Perasan? Faham? Baik, jadi kita saya tunjukkan contoh satu persatu dulu. Jadi contoh kepada kita sebut dah tadi bahawa al-jam'u
ataupun ingatlah, ini adalah merupakan sifah kepada jamak. Salim ni adalah sifat kepada jamak. Dia bukan sifat kepada muannas. Bukan sini. Jadi dia akan baca mengikut macam mana keadaan ini dibaca. Kalau ini dibaca dengan jam'u, maka ini mudhafu ilaih. Jam'u al-muannasi, ini sifah kepada jamak. Jam'u muannasi as-salimu. Kalau dibaca dengan jam'a, sini muannasi as-salima. Kalau dibaca dengan kasrah, jam'i al-muannasi as-salimi. Faham? Kalau sifah kepada jamak. Kalau dibaca macam ni pula, sebagian tulis macam ni, maka dibaca jam'u muannasi salimun, jam'a muannasi saliman, jam'a muannasi saliman. Saliman ni kalau kita tulis, kena tulis macam ni. Kena tambah ni sini. Faham? Kalau jam'i muannasi salimin. Tak faham? Cara tulis dia. Itu cara baca ya. Jadi dia baca tak betul pula. Kemudian jamak muannas salim ni dia dirafakkan dengan dhammah, yunsabu bil kasrah, yujarru bil kasrah. Yurfa' bil dhammah, contohnya qamat al-mu'minatu. Ni. Maka al-mu'minatu ni akan di'arab fa'il bagi qamat, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, li'annahu jam'u al-muannasi as-salimu. Itu baca. Faham? Kita i'rab qamat ni. Qamat nanti kita i'rab. Qamat ni i'rabnya fi'il madhi mabni. Mabni 'ala al-fath. Qama, dan ta tu adalah ta apa ni, orang panggil ta apa tu dipanggil? Ta ta'nis. Ta ta'nis sakinah, harf. La mahalla laha min al-i'rab. Tamam. Dan ini pula keadaan dia yunsabu bil kasrah. Kalau kata nasab, contoh akrama Zaidun al mu'minati. Itu akrama Zaidun al mu'minati. Jadi ketika adalah hal nasab, jadi kita akan jumpa, nanti kita akan tengok ni dalam rafa', apa bentuk rafa'. Contohnya isim kana, fa'il, naibul fa'il. Itu antara benda-benda yang dirafakkan. Jadi ketika mana dia dalam keadaan isim kana, dia berada dalam keadaan naibul fa'il, dia dalam keadaan fa'il, tamam, dia dalam keadaan khabar inna, contoh. Itu antara bentuk-bentuk marfu', maka dia akan baca dengan dhammah. Jika dia dalam keadaan nasab, nasab contohnya dia dalam keadaan maf'ulun bihi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, contohlah. Itu kan semua bentuk-bentuk kepada nasab.
mansubat dia panggil, maka dia akan dibaca dengan kasrah. Sama ada sesuai masuk ke maf'ul li ajlihi ataupun tidak, tu nanti kita tengok lain nanti. Cuma kita kata benda apa yang ada pada nasab, yang ni nanti kalau dia berada pada kedudukan nasab dalam jadi mansubat, maka dia akan dibaca dengan kasrah. Akrama Zaidun al-mu'minati. Yang baca akrama Zaidun al-mu'minata. Tak boleh mu'minata. Dia kata asal nasab saja, tahu dah kata dia kedudukannya akrama ni fa'il madhi. Kalau fa'il madhi, fa'il mesti ada fa'il. Dan tengok pula fa'il tersebut pula fa'ilnya muta'addi. Muta'addi ni maksudnya memerlukan kepada maf'ul. Jadi kalau dia ada fa'il mesti ada maf'ul. Tak faham? Kalau qama ni fa'il lazim. Fa'il lazim tak perlu kepada maf'ul. Cukup sekadar ada fa'il. Jadi kalau dah ada ni fa'il yang muta'addi akrama. Bila muta'addi maksudnya memerlukan kepada maf'ul. Tak faham? Jadi nanti kita akan belajar pula dalam saraf nanti lebih mendalam berkenaan dengan perbezaan lazim dengan muta'addi dan seumpama dalam matan bina nanti insya-Allah. Kalau selesai daripada al-ajrumiyah ni, kita akan baca kitab bina pula insya-Allah, syarah kepada matan al-bina. Tamam. Akrama Zaidun al-mu'minati. Jadi al-mu'minati ni berada dalam kedudukan maf'ul. Dan kita tengok ni ada fa'il, ada fa'il. So, tentu fa'ilnya pula lazim, muta'addi, maka dia perlu kepada fa'il dengan maf'ul. Jadi ada fa'ilnya ada. Baik, mana maf'ulnya? Ini maf'ulnya. Jadi Zaid telah memuliakan golongan wanita. Baik, golongan wanita di sini al-mu'minati ni nak i'rab dia dengan apa? Maf'ulun bihi, mansubun. Baik, dia nasab dengan apa? Kalau kata dia dalam keadaan jamak muannas salim, maka dia i'rab dengan kasrah. Dan kemudian yujarru bil kasrah juga. Dia majrur pun dengan kasrah. Contohnya marra Zaidun bil mu'minati. Yang ni dia ada bi. Masuk padanya huruf jar. Boleh? Itu contoh yang kita telah bacakan. Jadi kalau kita tengok, perhatikan semula tanbih. Perhatian bagi permasalahan berkenaan dengan jamak muannas salim ini. Kita dapati mufrad kepada jamak muannas salim ini dia ada ta'nis yang dihazafkan. Ketika jamaknya dengan jamak muannas salim. Contohnya apa ni? Kita tengok kan ada Fatimah contohnya. Dijamakkan jadi Fatimat. Kan? Muslimah. Jadi muslimat. Ni ada tak sini yang dipadamkan. Yang dihazafkan dan kemudian digantikan dengan ni. Alif dan tak. Sini pun sama digantikan dengan alif dan tak. Beza dengan yang kita sebut tadi permulaan bait. Jadi apa? Ataupun buyut. Boleh? Saut. Jadi al-aswat. Ada orang takut dia salah faham. Dia kata alif ta ni, dia kata ini adalah termasuk dalam alif ta ini, jamak muannas salim. Maka dia baca dengan nasab dengan kasrah. Dia baca nasab dengan kasrah. Tak salah. Jadi nasabnya dengan fathah. Kerana ini jamak muzakkar muannas, jamak apa ni? Taksir. Jamak taksir. Nanti kita akan tengok pada bab berkenaan dengan jamak taksir insya-Allah. Tamam? Jadi macam mana i'rab jamak taksir? Kita akan tengok semula. Baik. Jadi kita ringkaskan talqis kepada perbahasan kita tentang jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah ismun. Kena ingat jamak muannas salim mesti isim. Yang pertama, ismun kata nama yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya.
Yurfa'u bid-dhammati, dirafa'kan dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil kasrati, dan nasab dan jarnya dengan kasrah. Tamam? Rafa' dengan dhammah dan juga nasab dan jarnya dengan kasrah. Tamam. InsyaAllah moga kita dapat memahami dengan baik permasalahan tersebut. Pertemuan akan datang kita akan mempelajari jam'u at-taksir, jamak taksir, dan kita akan melihat perbezaan di antara tiga jamak tersebut dengan baik. Jadi saya harap yang pertama berlaku ataupun dilaksanakan ulang kaji semula kepada pengajian yang lalu. Kerana nahu ketika mana ditinggalkan, walau satu hari kita akan jadi terlupa dengan perbahasannya. Jadi saya minta untuk dijadikan orang panggil apa, sebagai revision kita ataupun murajaah kita dengan kerap untuk kita memahami kitab ini dengan baik, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan himmah aliyah kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.